Nak lantik ejen hartanah berdaftar, baik aku jual sendiri, membazir je. Hari ini aku akan kongsikan sebab-sebab kenapa korang perlu lantik ejen hartanah berdaftar. Yang pertama adalah ejen hartanah ada banyak database bakal pembeli. Okey, korang jangan terkejut bila listing tu baru masuk, terus ada customer booking. Okey, sebab apa? Sebab contoh, aku bagi contoh. So, aku ada satu listing baru di Kuantan. So, kita katakanlah rumah teres. So, aku up iklan tu di mudah.my ataupun media-media pengiklanan yang lain. So, aku dapat 2 WhatsApp. So, seorang klien, dia nak viewing waktu pagi. So, satu lagi klien, dia nak viewing waktu petang. So, pagi tu, aku terus bawa klien yang pertama tu. Lepas dia tengok rumah tu, dia terus berminat dan dia booking. So, klien yang petang tu macam mana? So, klien yang petang tu adalah pembeli yang berkualiti. So, aku just channel ke property baru. Sebab tu aku cakap, rent ni ataupun perunding hartanah berdaftar ni, diorang dah ada database bakal pembeli. Okey, sebab yang kedua adalah ejen hartanah akan tapis bakal pembeli dulu. So, kebiasaannya ejen-ejen hartanah ni, kita orang ada buat training untuk diorang, kebiasaannya. So, bila diorang dapat payslip klien tu, diorang boleh kira dah berapa kelayakan dia. Kalau layak 200, so kita boleh cari rumah 200,000. Tapi kalau layak 300, kita cari rumah 300. So, kita takkan buang masa dah. Okey, sebab yang ketiga adalah ejen adalah kerja hakiki kita orang. So, masuk kerja hakiki adalah kita orang kerja full time. So, bila full time, kita orang based on commission. So, bila ada viewing, bila ada aktiviti, baru kita dapat claim. So, aku bagi contoh lah. Kalau satu owner tu sebagai cikgu, dia ada masa tak agak-agak nak pergi buka pintu rumah waktu dia rehat. Dia punya lunch hour dia pack. Pukul 1 sampai pukul 2, sekejap saja. Tapi kalau ejen ni, kita orang memang full time. You nak viewing pagi boleh, tengah hari pun boleh, after balik kerja pun boleh. So, kalau kita nak pergi inspection rumah, ambil gambar, bawa klien, so no problem. Katalah kau ni ada kerja hakiki kau sebagai cikgu. So, kau nak balas WhatsApp klien, kau nak reply call klien, lepas tu kau nak layan WhatsApp dia sebiji-sebiji, tanya bang rumah ni freehold ke, leasehold ke, free pukul berapa. Takkan nak tengok rumah weekend. Kita kena follow customer kita. So, bila customer kita dah berminat nak viewing rumah ni, so kita kena cepat block masa kita. Katalah dia nak viewing pukul 12 tengah hari. So, bagi je ejen kunci tu. So, ejen akan standby dekat rumah tu awal-awal. Sebab keempat adalah secure deposit. Sebab apa aku cakap secure deposit? Sebab kita ejen hartanah berdaftar, kita ada client account. Client account ni adalah account yang didaftarkan dengan Board of Valuer and Appraiser and Estate Agent. So, duit ini kita insurankan. Anda kata berlaku apa-apa masalah ataupun negligent. So, aku bagi contoh lah. So, bila klien tu bayar booking, kita ada resit. So, deposit tu dah secure dah. So, andai kata, contohlah, aku bagi contoh daripada pengalaman aku sendiri. Katakanlah rumah tu 200,000. Ejen akan collect 3% professional fee. So daripada 200,000 tu adalah 6,000 nilai dia. So, 6,000. Andai kata minggu depan dia berubah fikiran, suka-suka je cancel. So, dia ronda juga kawasan rumah yang kita booking tu, ada jual lebih murah daripada property kita. So, dia suka-suka cancel. Tapi, bila dia dah bayar booking dengan kita 3%, 6,000, sebelum dia sign SPA, kita akan forfeitkan 50%. Bermakna dalam kes ni, kalau rumah 200,000, dia kena bayar 3%, equal dengan 6,000. Kalau dia suka-suka cancel, kita forfeitkan 3,000. 3,000 tu adalah ganti rugi kita. So, owner dapat separuh, 50%, ejen dapat 50%. So, masa kita tak terbuang. Okey, sebab yang kelima adalah iklan yang meluas. Okey, sebab tu kita perlu lantik ejen. Iklan yang meluas, maksud aku, kita orang ada platform iklan yang berbayar. Contohnya, di Facebook. So, Facebook ni kita akan buat iklan yang berbayar. Katalah rumah kau harga 400,000. So, aku sebagai ejen ni, aku dah ada bajet untuk iklankan property kau. Katalah bajet aku sebulan, untuk Facebook Ads saja aku bajet dalam 500. So, 500 ni katalah rumah kau tu di Kuantan. So, dia akan sampai semua. Satu Kuantan akan tahu maklumat. Dan aku akan setting betul-betul iklan tu. Dari segi gambar, dari segi copywriting, aku akan setting cantik-cantik.
Okey, so aku pun ada akaun Mudah juga. Mudah pun aku masuk juga. Kebanyakan ejen sekarang ni, kalau rumah 300k ke atas, kita orang ada platform baru seperti Property Guru, iProperty. Semua kos ini ejen yang tanggung. So, jika terjual rumah tu, baru korang bayar fee kita yang 3% tu. Jika tak terjual, rumah tu, segala risiko tu atas kita orang ejen. Maknanya kita orang keluar modal dulu, pergi viewing, buat iklan, itu belum campur kena sidai dengan owner-owner, dengan buyer-buyer kena sidai. So risiko tu semua atas kita. Kau jangan risau, kau tunggu je duit masuk. Yang keenam adalah ejen membantu menguruskan pinjaman, guaman dan valuation. Okey, contohlah aku bagi contoh kan, based on pengalaman aku. Kadang-kadang buyer ni dia lambat bagi dokumen. Kita minta KWSP, jadi dia kadang-kadang tak reti macam mana cara nak download, nak buat online. Jadi benda ni menyebabkan loan tu makin lambat lulus. So kita orang akan ajar dia cara nak download KWSP online. You tak perlu pergi ke KWSP yang terdekat. So andai kata slip gaji dia tu tak jelas kan, kadang-kadang bila slip gaji yang terkabur-kabur kan, so benda ni melambatkan. So bila kita orang tapis dulu dokumen dia orang bakal pembeli ni, so kita akan check satu persatu. Okey, slip gaji cukup tak 6 bulan, okey, surat pengesahan majikan ada tak, EA form ada tak, OT betul tak, tally tak dengan bank statement. So kita orang akan check dulu, tak nak buang masa. So lepas kita dah compilekan dokumen klien tu, baru kita serah ke banker tu. So bila banker tengok dokumen tu complete, banker pun seronok nak buat kerja. Kata confirm lulus tu bukan, maknanya mempermudahkan dia. Sebab dia kenal kita. Anda kata 1-2 dokumen yang pending, kita settle terus. Okay, so bab lawyer pula, ejen pun akan bantu juga. Tapi kerja-kerja lawyer is kerja lawyer-lawyer lah kan. Kita sebagai ejen, kita akan bantu juga. Dapatkan cukai pintu, betul kan? Dapatkan alamat yang match dengan majlis kan? Tengok cukai pintu, tengok cukai tanah. So dapatkan geran. So benda-benda yang basic tu kita akan bagi kepada lawyer. Bila LO dah keluar, so kita akan hantar ke lawyer juga. So lawyer boleh prepare lah draft SPA and so on, macam tu lah. Okay, so buat valuation juga. Lepas after loan lulus, so penilai akan buat valuation. So penilai akan inspect rumah. So aku akan ambil kunci, kebiasaannya lah kan, aku akan ambil kunci dengan owner. So aku akan bukakan, aku akan temankan valuer tu untuk ambil gambar dan untuk lukis floor plan. So 3 benda ni penting. Maknanya pasal pinjaman perumahan, pasal peguam dan pasal valuation, 3 benda ni penting. Sebab tu kita perlu lantik ejen hartanah yang berdaftar. Okey, jika korang rasa video aku ni bermanfaat, so boleh bantu korang punya family ataupun kawan-kawan terdekat. So please like, subscribe and share. Nantikan video aku yang akan datang. Thanks.